Kita telah pun dapat solution atau result daripada simulation kita. So kita bolehlah pergi ke result dan double click untuk buka CFD post processing. Jadi dekat sini ialah tempat di mana kita akan buat post processing untuk dapat result yang sesuai. Okay, jadi ini saya dah buat. Kita buat balik sekali. Okay, so basically yang kita akan nampak bila kita buka ni ialah inilah. Okay, kita biasa akan nampak wireframe. Okay, so dekat sini kita ada kita punya geometri kita. Okay, dan kemudian kalau kita tengok dekat sini, inilah fluid domain kita sebelah kiri ni. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita boleh tengok inlet kita dekat mana. Dekat sini bila kita klik inlet, dia akan highlight inlet kita lah. Okay, inlet. Kemudian kita boleh tengok outlet kita, dia akan highlight outlet kita dekat sini, outlet tadi. Okay, kalau kita nak balik ke view kita, kita boleh pergi ke sini, feed view, kita boleh nampak semua. Kemudian kita ada periodic one dan periodic shadow. Okay, so periodic one ni hanya akan memberi salah satu daripada plane lah, plane yang kita ada. Okay, kita boleh nampak dekat sini lah apa bentuk plane tu. Periodic one bentuk dia macam ni. Tak jelas. Okay, macam ni ya. Okay, periodic one macam tu, itu plane dia. Dan periodic shadow pula yang belakang tu. Okay, apa-apa pun disebabkan kita punya simulation ialah 2 dimensional. Jadi bermaksud tidak penting apa yang kita akan nampak, sebab dia maksudnya dia akan result yang sama akan revolve around the axis symmetric punya axis ni, axis symmetry ni. Jadi kita tidak kisah sama ada kita akan letak kita punya result, akan paparkan result kita pada plane periodic one atau periodic shadow dan sebagainya, sama saja. Okay, dia tak akan berubah. Dan kita ada wall. Okay, wall kat situ. So first kali apa yang kita boleh tengok dekat CFD post ialah kita ada dekat atas ni insert, dan kita ada first kali insert location. Jadi location ni apa? Kita boleh jadi plane, boleh jadi point, boleh jadi line, iso surface, iso clip dan sebagainya. Okay, so katalah kita nak plot. Okay, katalah kita nak tengok velocity vector di atas satu plane dekat sini ya. Plane tu maksudnya satu permukaan lah. Okay, so kita boleh tengok periodic one contohnya, ini satu plane. Ataupun kita boleh insert, katalah kita insert satu location, satu plane. Katalah ni plane 1, iaitu kita buat XY plane lah. Okay, plane 1, kita tekan OK. Kita boleh namakan apa saja. Katalah lagi ni XY plane pada paksi Z sama dengan 0. Okay, kita boleh tekan apply. So dia akan create satu plane kat sini. Okay, so inilah plane yang di create lah. Okay, plane. Okay, so kita boleh tengok boleh enable atau disable plane tu lah. Okay, tapi plane hanya location saja, tak ada result lagi. Jadi kita boleh apply katalah location ni hanya location di dalam ni saja, dia tak ada tunjuk apa result. So bila kita nak tengok sesuatu result daripada simulation kita, kita perlulah apply contohnya contour plot ni. Okay, contour plot ni katalah kita nak tengok velocity. Okay, velocity magnitude. Okay, velocity magnitude ni saya dah buat tadi, tapi kita buat sekali lagi. Velocity magnitude lah. Okay, ada exist velocity magnitude contohnya. Okay, so kita akan apply kepada all domain. Okay, kita hanya ada satu fluid domain kita, dan all domain tak kisah, tak ada masalah. Location kita perlulah pilih plane 1, location yang kita create tadi. Variable kita pula ialah velocity. Okay, so katalah kita klik apply, kita akan nampaklah dekat sini kita punya contour plot. So contour plot ni akan mewakili velocity magnitude.
Apa itu velocity magnitude? Velocity magnitude ialah velocity magnitude ialah inilah velocity magnitude sama dengan Vx kuasa 2 plus Vy kuasa 2 plus Vy kuasa 2 kita ni 2 dimensional punca kuasa. Inilah definition velocity magnitude. Okay, inilah velocity magnitude. So apa yang kita nampak dekat plot sini ialah velocity magnitude yang diplot di atas di dalam ni lah. So ini dia. Pada biru ni dekat wall ni kita nampak wall ni semuanya kosong. Okay, kosong. Dan kemudian paling tinggi ialah 1.98 di tengah-tengah. Okay, dan kita nampak daripada inlet kita sebelah kini. Sini inlet kita dan sini outlet kita. Nampak dari inlet kita dia mula-mula dia tak semuanya, velocity dia tak semuanya sama. Okay, uniform. Kemudian makin beza makin sama dan kemudian dia makin besar. Okay, so kita boleh tambah number of contours ni. Okay, ni ada 11, maksudnya dia bagi sebelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekejap, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada 11 line. Okay, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 values. Kita boleh bagi ni kepada mungkin 20. Kalau kita bagi kepada 20, dia klik apply, dia akan jadi lagi smooth lah. Dia akan pecahkan lagi banyak kepada lagi banyak nombor. Okay, nak lagi smooth, dan kita boleh tengok setting kat sini. Kita pergi advanced properties, bolehlah tukar color scale dia apa dan sebagainya. Okay, color map dia apa jenis color map kita boleh pakai. Contohnya, dia tak ada. Color map katalah kita pakai fluent grayscale contohnya, kita apply, jadi dia akan jadi grayscale dan sebagainya. So kita pakai default lah rainbow, ini yang paling sesuai. Okay, kemudian saya lupa nak bagi tahu tadi, mula-mula awak buka ni tadi dia akan tak nampak macam ni. Awak hanya akan nampak satu, sebab kita punya simulation kita hanya bahagian yang atas je, yang bawah ni tak kita buat simulation tu. So kita boleh tengok tu dekat sini ya. Kita boleh pergi ke mana dia? Sekejap. Kita boleh pergi ke default transform. Sekejap ya. Kita double klik default transform. Okay, dan kita klik apply reflection. Okay, sebab kalau kita tak apply reflection, kita tidak akan nampak yang bahagian bawah ni. Jadi macam tu. Inilah original domain kita. So kita nak, sebab ini yang kita simulate, hanya ini sahaja, sebab kita menggunakan simulation axisymmetric sebagai simulation condition kita. So kita perlulah apply reflection, dan reflection kita ialah pada ZX plane. So cermin kita ni, reflection kita ni pada ZX plane, dan pada Y sama dengan 0 dekat tengah-tengah ni lah, dekat plane ni. So itu bila kita apply barulah kita dapat macam ni. Okay, ini yang so itu yang kita buat mula-mula lah sebenarnya. Okay, so ini ialah velocity contour. Kita juga boleh tengok pressure. Katalah kita nak tengok pressure, kita boleh insert sekali lagi pressure contour. Katalah kita letak sini pressure. Nama ni kita boleh bagi apa-apa sajalah, asalkan dia tak sama dengan nama yang dah ada. Pressure, location kita letak lagi sekali kepada plane 1. Plane 1 tadi location kita boleh apply macam-macam yang lain. Kita hanya location. Kemudian variable pressure, range global, contour tadi letak 20 contohnya, kita klik apply. Jadi sekarang ni special global, okay, apply. So dia akan create pressure contour. Katalah tadi kita velocity magnitude tadi kita cancel. Okay, kita boleh tutup, tidak dia bertindan. Okay, kita tutup sini. Kita boleh tengok lah, pressure asalnya ialah
5 Pascal pada awalnya, dan kemudian di akhir kita dapat kosong pressure. Inilah gauge pressure. So gauge pressure kosong bermaksud sebenarnya dekat sini dia bersama dengan 1 atmospheric, 1 atm, 1 atmospheric pressure. So dekat sini ialah 1 atmospheric tambah 5 Pascal. Okay. So jadi logik lah, sebab bukan logik, memang patut macam tu lah. Sebab okay, memang dia perlu macam ni. Sebab flow yang ada, okay, bila kita ada macam ni, kita ada flow yang masuk daripada sini, inlet, dan keluar di sini, okay, outlet. So flow ni berlaku disebabkan oleh pressure gradient. Pressure di point inlet ni lebih tinggi daripada pressure di sini. Jadi pressure yang tinggi ni yang akan tolak flow tu daripada kiri ke kanan. Okay. So pressure sini lebih tinggi. Sini pressure sini ialah higher compared to sebelah sini lower pressure. Okay. Dan sinilah kosong. Sebab ini ialah gauge pressure. Okay, gauge pressure bermaksud pressure gauge bersama dengan pressure atmospheric pressure gauge ialah pressure absolute. Okay, so absolute pressure ialah gauge pressure tambah atmospheric pressure. Yes. Okay. So disebabkan kita melihat kepada gauge pressure, maksudnya dekat sini ialah bila pressure ni kosong dekat sini, nilai dia kosong bermaksud ini ialah gauge pressure. Nilai kosong maksudnya absolute pressure dia ialah 1 atm. Okay. Sebab kita set boundary condition kita bahawa sini ialah 1 atm. Okay. So dekat sini tadi 5 lebih kurang 5 Pascal. Okay. Bermaksud absolute pressure dekat sini ialah 5 Pascal tambah 1 atmospheric pressure. Itu maksud dia. Kalau kita nak present result kita ni dalam total pressure, absolute pressure, boleh juga ada dekat sini. Semuanya ada dekat sini ya. Kalau tak ada dekat sini, kita boleh klik dekat sini untuk cari variable yang berkenaan. Okey. Kalau kita tak ada yang kita nak, kita boleh derive sendiri. Okey, dekat sini contohnya. Ataupun kita boleh carilah. Jadi dia punya apa yang kita dapat dekat sini ada banyak lah. Okey. Kita boleh tengok force dan sebagainya, velocity dan sebagainya. Okey, so inilah untuk pressure. Okey, so kita dah ada contoh pressure contour dekat sini. Kita perlu save, okey, untuk kita present. So kita boleh buat semua tu dengan basically dekat sini lah. Okey, dekat sini kita boleh tekan save picture. So kita save lah file ni dekat mana-mana. Okey. Ataupun kemudian kita boleh ambil lah file tu. Katalah kita pergi save dekat sini, pergi dekat mana-mana, kita boleh save dan boleh load balik ke sini. Ataupun kita boleh juga right click pun boleh, copy to new figure. Oh bukan, ni akan create figure dekat sini. So kita right click dan kita save picture dekat sini, samalah. Okey. Ataupun kita boleh lah guna Windows punya snip and sketch. Okay, kita boleh copy macam tu pun boleh juga. Okay. Tapi sebelum tu kita perlulah kita perlu susun lah dekat sini. So kalau kita tengok dekat sini, kita bolehlah adjust semua yang kita perlu adjust supaya dia presentable lah. Okay. Macam mana kita nak buat dia punya legend. Okay. Ni legend, kalau kita boleh tutup, kita boleh tengok dekat sini legend dia. Macam mana kita nak adjust legend dan sebagainya, kita bolehlah klik dekat sini. Kalau kita nak add legend dekat sini, kita boleh add dekat sini. Okay. Katalah kita add legend 1, kita bolehlah tambah legend sendiri. Dan sebelah kiri ni kita akan nampak ada mana tadi legend 1. Okay, sini, sorry, details legend 1 ni kita kena letak dulu variable and location, vertical macam ni, ataupun kita boleh buat horizontal,
show legend units, akan show unit, kita tekan apply. So dia akan tunjuk legend baru dekat situ. Okay, so ini legend. Kemudian kita boleh tengok appearance dia, size dia apa. Kita boleh besarkan. Okay, ini legend 1 tadi ini legend 1 kita baru buat tadi. So yang tadi di default legend, katalah kita nak tukar nombor tu, kita nak dia fix kepada precision dia 1 unit saja, kita klik apply, so dia akan jadi macam tu lah. Ataupun kita nak tukar text rotation dia, okay, dia akan rotate text tu, kita apply, okay, ataupun text rotation contohnya apply, dia akan sepatutnya bertukar lah. Kemudian size dia, kita nak lagi kecil ke lagi besar, katalah 0.9 kita besarkan, apply, dia akan lagi besar. Aspect ratio dia, okay, 0.2 macam 0.05 contohnya. Okay, dia akan macam tu. Kemudian semua ni kita boleh adjust lah dekat sini. Okay, color mode default ataupun user specified, font dia apa, okay, semua tu boleh buat kata nak justification left top apply. Okay, jadi kat situ. Jadi kita perlulah present legend ini dan juga gambar ni dengan cara yang betul lah, cara yang senang kita untuk kita tengok. Kita juga boleh buat untuk sini pun kita boleh adjust kalau background dan sebagainya. Ini boleh explore sendirilah. Okay, dia ada macam-macam lagi cara untuk menjadikan gambar ni sesuai dengan keperluan kita. Okay, boleh tengoklah dekat, boleh explore lah dekat sini. Okay, sini dan sebagainya, ada macam-macam option. Okay, so kemudian kita nak juga, sekarang ni kita nak tengok pula, inilah contour plot. Dah tengok contour plot, sekarang kita nak tengok pula, kita boleh off dekat sini, kita off legend ni juga. So katalah kita nak tengok sekarang ni velocity vector. Okay, so kita insert vector tadi, katalah ini velocity, kita klik OK. Oh, dah ada nama tu, saya dah buat. Okay, kita buang dulu velocity magnitude ini, delete dulu. Okay, kita insert vector velocity. Okay, klik OK. So dan kemudian kita buat location ni dekat plane 1 tadi. Okay, kemudian kita variable dia velocity. Okay, kategori macam ni, kita apply. So kita akan nampak velocity vector dekat sini. Nampak color tu ialah, color tu merujuk kepada value velocity tu. Katalah kita pergi ke legend. Okay, so dia akan tunjuklah velocity vector tu, apa nilai dia. Yang merah nilai dia 1.98, yang biru nilai dia 0. So kita tengok dekat wall ni, kita akan nampak biru, yang merah ni dekat tengah ni lah 1.98 maximum velocity. Okay, ini bila kita apply velocity vector pada plane. Okay, dan kita boleh tukar macam mana kita view ni lah. Katalah kita nak geometri ni, kita nak tukar dia punya factor dia. Okay, dia reduction ni akan reduce size dia dan sebagainya. Okay, semua boleh buat di sini. Okay, katalah kalau kita nak buat constant color, kita klik apply, so dia akan jadi constant lah, tapi tak nampak apa dekat sini. Ini ikut variable lah. Okay, ini use port variable, dia akan apply. So kita perlulah mengikut kat sini apa yang kesesuaian dia. Okay, so itu ialah velocity vector pada dalam plot ni. Okay, tapi kadang kita nak tengok sebenarnya ni information yang sama dengan apa yang ditunjuk kat sini. Okay, tapi katalah kita nak tengok macam ni lah, ada yang dekat sebelum entrance length dan fully developed profile. Okay, katalah kita nak tengok ini plane kita. Katalah kita
uncheck balik velocity vector ni. Okay, kita nak tengok dekat sini lah. Okay, so kita nak tengok, katalah kita nak tengok macam ni. Kita nak tengok data yang hanya ada di sini. Contohnya kita nak tengok kat sini, contohnya point tengah-tengah ni lah. Kita nak tengok data yang ada kat sini. Kita nak tengok ni, apa vektor yang ada dekat point ni. Katalah ni dekat tengah-tengah. Tengah-tengah maksudnya pada, kita tengok velocity vector at x sama dengan panjang kita ni ialah, domain kita ialah 3 meter, so 1.5 meters. Okay, x equals to 1.5 meters, contohnya dekat tengah-tengah, center point. So apa yang kita boleh buat ialah kita pergi ke, kita kena ada line dekat sini lah, line dekat tengah-tengah ni. Okay, so kita insert location dulu dan kita insert line. Okay, katalah ini line, middle line. Okay, mid line, contoh, kita bagi satu contoh senang. So kita akan letak point 1 tu dekat x koordinat 0, 0, 0 dan point 2 pada x sama dengan 1.5, y sama dengan 0 dan z sama dengan 0. Dan katalah kita letak sorry. Kalau kita buat macam ni, dia akan buat line daripada sini ke sini. Okay, salah. Kita nak line daripada sini ke sini. So kita akan letak x tu pada 1.5, yang starting dia x 1.5, y sama dengan domain kita tadi, maknanya kita kena letak sinilah, y sama dengan 0.2 meter, so d sama dengan 0.2, so kita akan 0.1 lah dekat sini. Dia akan jadi macam ni. Disebabkan plot kita ialah axisymmetric plane, so kita akan plot dari sini lah. Okay, dari sini ke sini, ini line yang kita nak lah. So dekat sini point 1 dan ni point 2. So point 1 ni x sama dengan 0, y sama dengan x sama dengan 1.5, y sama dengan 0 sebab ini dia macam ni. Sinilah x axis, sinilah y axis dan sinilah point 0, 0. So 1.50. Dekat sini pula point 2, x sama dengan 1.5, y sama dengan 0.1. Okay, sebab kita punya diameter ialah 0.1, 0.2 je, separuh dia jadi 0.1 lah. Okay, so ini yang kita akan buat. 1.50, 1.5, 0.1. So 1.50, 1.5, 0.1. Dan katalah kita nak 10 sampel kat sini, kita nak ada 10 point. So, kita ambillah 10 ataupun 10 cukup lah. Okay, kita klik apply. So dia akan buat satu line dekat sini dan ada 10 sampel pada satu sini. Okay, so bila kita dah buat macam ni, kita dah ada kita line, kita boleh insert vector dan kita letaklah velocity 1, katalah velocity 1 kita letak. Okay, dan velocity 1 ni refer kepada midpoint tadi. Kita tukar nama dia, bukan velocity 1 velocity midline. Mana tadi velocity 1? Oh, dia tak buat lagi, dia belum create. Okay, kalau dia tak create lagi, kita boleh insert balik sekali lagi vector, tukar velocity mid. Okay, velocity mid. Sekarang ni kita location dia kita boleh letak sebagai dekat location tadi, midline tadi, midline. Dan kemudian variable dia adalah velocity dan kita klik apply. Okay, so sekarang ni kita dah ada dekat sini, nampak? So kita akan tengok, kita nampak velocity vector dekat sini. Okay, so kita bolehlah tukar color dia. Oh, ni tak nampak. Oh, kita tukar color dia sebagai hitam. Apply. Okay, so simbol dia line arrow, atau kita nak arrow 2D boleh juga.
clear sangat line arrow. Size dia kita boleh besarkan. Apply. Normalize symbol. Size ni dia akan ikut sama je. Ni besar sangat. Jadikan size dia 1. Sekali lagi. Apply. Okay. Tak perlu normalize. Kemudian kita ini dia. Okay, line width. Macam tu lebih jelas. 3. Okay, macam tu contohnya. Color ni, geometry. Kemudian so kita boleh adjust lah dekat sini. Cuma tak nampak dia punya ujung ni. Line arrow. Cuma nak buat size ujung ni tu. Tapi basically macam ni lah. Okay. Boleh lah adjust kat sini. Okay, mungkin kat sini. Oh, arrowhead pun ada. Okay, macam ni. Apply arrowhead. Tak nampak. Kita tutup loop plane je. Di plane 1 kita boleh off. Okay. Tak nampak juga. Apa kata itu tak arrowhead, arrow 2D. Tak berapa nampak lah, tapi itu idea dia lah. Okay. So ini ialah cara kita membuat velocity vector pada satu line. So kita boleh buat line dekat sini dan kita buat line di tempat-tempat lain. Okay, mana-mana line kita boleh buat lah. Okay, kalau kita nak buat outlet, kita boleh dekat outlet. So kita nak dapatlah information ni. Okay, so itu cara kita membuat velocity vector pada satu line. Okay, sekarang ni kita dah ada plot dekat sini, tapi kebanyakan plot yang kita nak buat, kita bukan hanya nak buat dalam ni, dan kita perlu data untuk compare dengan data yang lain-lain. Okay, jadi macam mana kita nak extract data yang ada dekat sini untuk kita gunakan? Okay, salah satu cara ialah menggunakan chart. Okay, scatter plot. Okay, so apa kita boleh buat? Katalah kita dekat sini insert. Kita nak ambil data yang sama dekat sini, velocity vector pada midpoint. Okay, jadi kita boleh pergi kepada insert chart. Okay, kita namakan dia velocity chart lah. Okay, so kita nak scatter data XY. Okay, dan kemudian katalah kita pergi data series ni, location dia ialah pada tadi midline tadi. Okay, so kita pergilah pada x-axis kita. So x-axis kita ialah velocity u. Okay, velocity ni sama juga. Sebenarnya semua velocity ni ada u direction. So velocity u, dan kemudian y-axis pula ialah kita punya y-axis punya location ya. So kita boleh pergi kepada y, variable y. So bila kita klik apply, kita akan dapat data tadi. Data pada half line tadilah. Okay, di sini ada, sekarang ni chart view. Macam mana kita nak pergi ke sana balik? Kita boleh pergi kepada 3D viewer 3. So kita akan dapat data sini daripada midpoint ni ke atas ni. Okay, macam tu. Itu yang kita dapat pada chart kita tadi. So biasanya chart ni kita nak, kalau nak tengok untuk overview, bolehlah kita tengok dekat sini. Tapi biasanya lagi cantik bila kita plot menggunakan software macam MATLAB, Microsoft Excel, Python dan sebagainya. So itu yang kita buat sekarang ni. Kita boleh pergi kepada export. Katalah kita export data ni. Okay, katalah kita namakan data ni sebagai velocity dalam bentuk CSV. Okay, so kita pergilah kepada mana-manalah. Okay, pergi pada laminar pipe flow. Okay, dekat sini CFD laminar pipe files lab. Dekat sini lah. Okay, lab. Okay, velocity, dan kita klik save. Okay, so sekarang ni
Katalah kalau kita pergi ke Excel, so kita pergi tengok ke files tu, kita boleh pergi tengok lah. Dia adalah di inilah file yang kita dah create tadi, velocity. Okay, so kita bolehlah guna file ni. Okay, so kalau kita buka file tadi, velocity tadi, kita open with Excel. Dia akan tanya mungkin bergantung pada Excel, dia akan tanya by default Excel will perform the following data conversion, convert digits surrounding the letter E into scientific notation. Kita klik convert okay, itu hanya inilah, kita klik convert. So ini data yang kita ada lah. So data ini inilah data Y location dan inilah data velocity. So kita boleh plot. Kita boleh plot dengan cara kita insert. Ini salah satu lah. Ini satu. Kita boleh tahulah. Okay, ini dia dah siapkan tapi kita buat sendirilah. Okay. So katalah kita delete balik semua. Kalau awak tak tahu, inilah cara dia. Okay. So ini data kosong, kita right click, kita klik insert data. Okay. Select data, kita add lah series baru. Katalah ini ialah simulation CFD data, CFD midpoint contohnya. Okay, kita letak X values dia adalah values pada paksi X, iaitu kita punya velocity, dan Y values dia adalah values pada paksi Y, iaitu location kita. So kita dah ada. Okay, inilah dia plot kita. Okay, so katalah sekarang ni ini tak presentable, walaupun data kita dah ada, dia tak presentable. So kita nak dia nampak macam ni, nampak cantik macam ini. Okay, ini macam mana kita nak buat macam ni? So kita tukarlah semua ni. Okay, so kita kena edit lah kita punya data dekat sini. Okay, katalah first kita pergi kepada chart design, kita add chart element, kita letaklah axis title, horizontal ni apa? Inilah velocity. Okay, velocity meter per second. Okay, kemudian kita letak chart title lagi, axis title, vertical. Ini apa? Ini adalah Y location. Okay, Y axis, unit dia meter. Okay, kemudian nombor ni kita nak present macam mana? Contohnya nombor ni kita nak present menggunakan format apa? Adakah format macam ni? Kalau kita right click, kita tengok format axis, kita boleh tukar. Okay, kita boleh tukar, kita nak guna unit apa, major apa, minor apa. Kemudian kita boleh tengok dekat sini apa dia punya number dia. Contohnya kita nak scientific number ke, kita nak general number, dia akan tukar jadi macam tu. Okay, katalah kita tukar ni jadi general number sebab kita tak perlu dalam bentuk ini. Dekat sini tadi number kita tukar kepada general number. Okay, kemudian kita nak tukar title dia. Okay, katalah kita nak velocity vector at x sama dengan 1.5 meter. Okay, x ni kenalah, kalau macam ni x ni simbol dia mestilah italic contohnya. Okay, so ini kecil sangat, kita nak besar lagi, kita pergi sini. Okay, kita tambah size dia. Okay, 12 contohnya. Sini pun kita tambah jadi 12. Okay, tambah font. Besarkan lagi. Okay. Okay, kemudian besarkan lagi lah. Okay, kata inilah simulation result. Okay, katalah kita nak buat comparison ni dengan
Kalau kita nak letak line, kita boleh letak sini, right click, add trend line. Kemudian sorry, bukan add trend line, kita bukan add trend line. So kita boleh lukis kat sini line. Kalau kita letak solid line, dia akan jadi solid line macam tu. Okay, boleh tukar color dia, boleh tukar ketebalan dia dan sebagainya. Semua tu boleh ubah dekat sini. So make sure boleh buat proses ni supaya kita punya plot ni adalah presentable. Okay, macam ni, nampak ni presentable. Okay, kemudian katalah kita ada data macam ni. Inilah analytical data untuk fully developed flow. Okay, fully developed bermaksud kita telah pun flow tu macam ni lah, dia dah fully developed. Okay, biasanya dia akan fully developed selepas entrance length. Okay, kita nak tengok adakah kita punya data ni comparable kepada fully developed flow. Katalah inilah analytical. Okay, so kita right click, kita boleh select data tadi, kita add baru, series name kata ni, ni analytical, kita letak fully developed. Panjang sangat, kita tulis analytical lah untuk fully developed, kita faham lah. Okay, so X values dia ialah velocity profile, Y values dia ialah Y values lah. Okay, so klik OK. So dia dah plot dekat sini. Okay, so nampak lah dia hampir serupa. Okay, maksudnya flow tadi dah fully developed lah, hampir dah. Okay, kemudian katalah kita nak letak legend, kita boleh pergi kepada chart design, add chart element legend, kita on the right side contohnya. Okay, katalah kita tak nak dekat sini, kita boleh klik sini, kita boleh klik sini dan kita boleh drag letak dekat sini supaya plot ni nampak lebih cantik. Kita nak dia besar lagi, so boleh besarkan font dia. Kita nak dia ada line, kita boleh add line kat sini. Okay, format, shape, outline ialah hitam, shape fill lah putih contohnya. So dia jadi macam ni, letak macam tu. So macam-macam kita boleh buat. Kita nak title dia lagi besar, kita besarkan sikit lagi. Okay, nampak macam ni, barulah chart kita presentable dengan proper axis name, dengan unit. Okay, nampak cantik. Okay, itulah cara kita plot dan buat comparison. Okay, dan ada banyak lagi lah yang boleh buat dekat sini. Okay, tengok point dan sebagainya. So apa yang awak perlu faham ialah kita ada cara untuk extract data, cara untuk tengok apa yang nak tengok, dan kita ada banyak lagi. Okay, kita ada contour, ada streamline, ada vector. Okay, so ini semua kita boleh explore. Dan the only way yang kita boleh faham semua ni dengan kita explore lah, buat self explore sendiri untuk tengok apa yang kita boleh ni. So kita juga satu lagi, kita boleh juga dapatkan length dekat sini contohnya. Kita boleh pergi dekat dekat atas ni kita ada probe. Probe ni bermaksud kita akan tengok value yang ada. Contohnya kita nak tengok value dekat sini. Katalah kita nak tengok value dekat probe add, kita boleh klik kat sini boleh. Okay, tak, kita klik kat sini. Pada X sama dengan 1.5, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, kita nak tengok dia punya velocity contohnya. So kita akan dapat nilai kat bawah ni 1.97322. Okay, nilai ni samalah dengan nilai kita tadi lah, 1.97 sini, 1.97322. Inilah nilai dia sebab kita memang probe dekat tempat yang sama. So kita boleh juga menggunakan probe untuk kita tengok kalau kita nak tengok value yang ada dekat sini. Okay, kalau kita nak tengok contohnya kita nak tengok macam ni tadi, kita nak tengok dekat sini masa sebelum dia fully developed ni, kita boleh tengoklah dekat sini. Katalah kita nak tengok dekat sini tadi, kita boleh add dekat sini. Kita add line kat sini ya. Kita insert location line, katalah ini, biarlah nama dia line 1 saja, senang. Dan pada kita akan start kat sini,
point 1 dia X sama dengan katalah 0.1. Okay. Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, dan point 2 ialah 0.1, Z sama dengan 0.1, Y sama dengan 0, apply. So dia akan buat line kat sini. Okay. So sekarang ni katalah kita insert velocity vector 1. Saya tak tukar nama, awak tukar nama yang sesuai. Location dia adalah pada line 1 tadi. Dan kemudian kita tengok velocity. Okay. So kita klik apply. Kita akan nampak lah. Okay. Ini flow yang belum develop. Dia tak sama. So it's very obvious yang tak sama. Kita boleh tukar color dia. Contohnya kita letaklah constant color hitam. Okay. Apply. Nampak lah. So nampak dekat sini. So nampak sini dia belum develop. Kemudian ni dah mau develop. Hujung ni akan jadi develop. So kita boleh buat macam tu. Okay. Kita boleh buat plot yang macam ni. Macam ni. Nampak dia belum develop. Dan kemudian dia fully develop dan sebagainya. Okay. Itulah cara kita membuat plot.